huraian dia. Nombor 1, ana anwis safar, saya berniat. Makna berniat ialah bercadang hendak. Memanglah kalau kita niat dari segi definisi dianya, qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih, kita bercadang nak buat sesuatu berserta dengan perbuatan selalu. Kalau kita niat tak buat lagi, kita bercadang nak buat tapi kita tak buat lagi, dia panggil azam. Itu beza dia, azam. Itu dibincang dalam kitab usul fiqh lah. Dibincang. Jadi azam tu, sebab itulah Tuhan tak tulis dosa lagi. Bila kita start nak buat, maka dia boleh dosa. Jadi itulah sebabnya niat tu maknanya bercadang hendak. Jadi sebab tu dia guna ana anwis safar, bermakna saya bercadang hendak bermusafir. Bermusafir tu dalam ayat tu dia jadi maf'ulun bih lah. Kalimah anwi ialah secara lisannya kita bincang dah kemarin. Jadi anwi fi'il mudhari' untuk dhamir ana yang ditasrifkan daripada nawa yanwi, maknanya berniat. Nombor 2, urid minka ba'dan nasaih, saya mahu daripada awak sedikit nasihat. Nasaih ialah kata jamak di mana mufradnya ialah nasihah. Dalam ayat tadi ba'da tu jadi maf'ulun bih, an-nasaih jadi mudhafun ilaih. Kalau kita bariskan sepenuhnya, uridu minka ba'dan nasaihi, sebab dia jadi mudhafun ilaih. Ba'da tu kerana maf'ulun bih kepada uridu. Nombor 3, minkan min anta, daripada awak. Dari segi nahwu tu dia jar majrur lah biasanya, jar majrur biasa, sebab dia bukan dia yang menjadi maf'ulun bih. Jadi untuk orang panggil sebagai nak menerangkan lagi dari mana maf'ulun bih tu mari mana. Jadi maf'ulun bih ba'da sini kan, saya nak sedikit nasihat. Lepas tu sedikit nasihat tu mari mana? Minka. Jadi kalau kita nak susun secara fi'il maf'ulun bih kan, kita buat gini, uridu ba'dan nasaihi minka. Baru susunan ayat tu kita nampak dah. Jadi susunan ayat tu dia boleh belah balik gitu kan. Supaya juga kalau kita tengok dalam ayat jenis lain pula, misalnya ia payah sikit kita nak carinya, kalau dia halih tepat sikit, baru ni lah gapo dia kata tak berapa nampak tu, kana yakunu tu kan. Kadang-kadang isi kana tu duduk lai, dia duduk, jadi kita kena cari dia. Bila ada kana yakunu, dia mesti ada isim dengan isim dia dengan khabar dia. Cuba kita tengok satu ayat, misalnya ayat Quran. Kita pergi ke mana pula? Kita pergi ke whiteboard. Jadi bila kita bincang jugalah nak tengok. Ini contoh dia. Kita ambil satu ayat ni. Saya tulis dah ayat Quran Surah.
Nak cari ada, kalau nak cari ayat dalam Quran takut payah nak cari dah. Ini kita ambil di contoh. Cuba tengok. Ya, tu. Dia gini sebenarnya. Hari dia bagi lagu tu. Bagi di keyboard ni tak ada masa kan. Dia panggil sini. Kalau dari segi tulisannya tapi dalam Quran tu dia tak ada masa kini. Baik, biarlah tulisan tu. Nak tengok. Kita jumpakan. Kalau macam contoh kanallahu alima, mudah nampak sebab isi kana dulu lepas dia selalu. Kanallahu sami'an. Nampak tak? Ni duduk mana ni isi dia? Laqad kana li sab'in fi maskanin ayatun sini. Tu Cik Ismail mari tu bagi dia kata. Nampak dah sini. Cik perhati ni. Sebab tu sekadar nak tunjuk ayat ni. Isim kana ni, khabar dia kadang-kadang tertekik dengan dia menyebabkan payah sikit kita nak cari, tapi kok mana pun adalah dia. Jauh kan duduk tu. Buat tu bagi depan. Susunin sepatutnya kana ayatun lisabai. Ni khabar dia. Khabar dia tak nampaklah bagi atas sebabnya ada lah. Kana ayatun lisabai. Adalah tanda untuk penduduk Sabak. Ni surah Sabak. Adalah tanda untuk penduduk Sabak. Jadi kita boleh tulis gini sepatut kalau susunnya biasa. Laqad kana ayatun li sab'in fi masakinihim. Barulah mudah nampak dah. Tapi yang ambilnya gebu jauh. Dapat apa je dah? Dalam Quran memang banyak lagu ni. Dia nampak dah hukum dia tu. Tapi dia pergi duduk jauh. Lisabah ini khabar. Khabar sepatutnya bagi data. Tapi kerana kih masuk li dia hilang dah bagi datanya. Sepatutnya kana ayatun sabaan. Tapi si ada li sabain. Ni khabar ni. Ini khabar kana. Ini isim kana. Jauh je kita. Khabar dulu mubtada kalian tu biasa khabar muqaddam mubtada muakhar kan. Tapi jauh dia duduk. Kana ayatun lisabai. Jadi dalam Quran, sebab tu kita jaga-jaga kita tengok juga Quran tu nak tengok dari segi susun ni bahasa tu. Yang kita belajar ni dia tidak duduk supaya kita jangkau biasa. Itu ayat mudah kan. Nampak dah? Itu sekadar nak tunjuk sini. Kita balik pada ni. Baik. Nombor 3, sayakunul jawharan. Jadi ni mudah. Hak ni mudah sebab apa? Sebab isim kana yakunu tu duduk sekali dengan dia tu. Sayakunul jawharan. Itu susun ni biasa. Okey. Dia simple pattern hal ini. Apa dah? Yakunul jawu haran. Kita mudah boleh nampak situ al-jawu isim yakunu. Haran khabar yakunu. Bila sebut isim kana tu dia masuk belakang lah yakunu, akunu, takunu kan. Sayakunul jawu haran. Nampak dah? Jadi serupa dengan ayat tadi laqad kana li sab'in fi
maskani, bukan silap saya baca, bukan masakinhim, maskanihim. Maskan. Laqad lama tak baca laqad kana lakum fi maskanihim ayatun. Betul semua lah tadi ni. Takut tengok video jadi salah. Maskanihim betul semua tak ada ni. Tebak ni. Betul dah tadi. Fi maskanihim. Ni. Mana? Jadi dia serupa dengan tadi. Laqad kana lisabain fi maskanihim ayatun, serupa dengan kita baca ni. Ni, sayakunul jawu haran. Boleh nampak ni? Poin poziah, nampak ni? Cuma dia hak ni nampak lalu. Yakunu isim dia al-jawu, khabar dia haran, duduk dekat-dekat. Hak ni pula ayat Quran ni kana lisabain fi maskanin ayatun. Dia balik ni. Kalau nak suruh jadi serupa, dia jadi gini. Cuba kita ambil ni. Kita tukar ni. Ni kita buat dah ni pasal panjang sangat ni. Kita nak tengok dua ni je. Ni. Kita ambil ni. Bubus sini. Baru dah nampak. Kana ayatun lisabain. Cuma hak ni macam sebut tadi lah. Kalau tak ada li, dia jadi sabaan. Ada li ni kan. Jadi majrur lah pula dia. Tapi tempat duduk ni ialah khabar kana yang sepatutnya bagi datah. Tapi oleh kerana mari la, tak adalah bagi datah, jadi bagi bawah. Susun ni serupa dengan ayat tadi. Kana ayatun lisabain, serupa dah dengan sayakunul jawu haran. Nampak lah kan agak-agak nampak tu. Sebenarnya dah. Yakunu ialah fi'il naqis. Sebab apa fi'il naqis kita bincang dah, dia bukan fi'il yang sempurna, fi'il kurang. Sebabnya dia tak boleh jadi fi'il biasa. Dia nak mubtada khabar baru jadi. Sebab tu dia kurang dan lemah lah dia ni. Tidaklah serupa fi'il lain boleh berdiri sendiri. Akal misalnya kita kata qama Muhammadun. Muhammad berdiri. Dia sempurna kan. Ni dia hanya boleh masuk pada mubtada khabar. Ayat biasa tak boleh. Fa'il maf'ul pun tak boleh dia. Nampak situ dia. Okey. Berfungsi sebagai al-jawu berfungsi sebagai isim yakun, isim yakunu, dan haran sebagai khabarnya. Jadi huruf waw pada kalimah al-jawu adalah berbaris hadapan jika dizahirkan al-jawu. Okey. Adalah berbaris hadapan jika dizahirkan. Okey. La taqlaq. Jadi haram tu khabar ya kan? La taqlaq, jangan awak bimbang, adalah dalam bentuk fi'lun nahi, kata kerja tegah. Kita sekarang ni kita ada 4 sebenarnya fi'il. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, fi'il nahi. Ada 3 jenis fi'il kan? 3 pilih 4 jadi lebih 3. Fi'il madhi, mudhari', amar, nahi. Fi'il nahi dibentuk dengan memasukkan huruf la di hadapan fi'il mudhari'. Kemudian huruf akhirnya dibaris matikan. Jadi huruf qaf pada taqlaq adalah berbaris mati jika dizahirkan. La taqlaqa. Kita baca la taqlaq tu untuk cakapan bagi depan kita mati bahasa percakapan, tapi kita tak tahu qaf tu mati ke depan ke dah. Tapi hak ni mati sungguh. Sebab dia adalah fi'il nahi. Cara fi'il nahi ialah ambil fi'il mudhari' untuk siapa yang kita berhadapan dengan dia. Anta
fi'il mudhari'nya taklaku. Anta la taklak, jangan awak bimbang. Anta taklaku, awak bimbang. La taklak, jangan awak bimbang. Kalau kita kata la taklaku, awak tidak bimbang. Beza tu, hak tu bukan perintah tu. Hak tu kita guna mudhari' untuk dia. Ana, kita kata anta taklaku, awak bimbang. Anta la taklaku, awak tidak bimbang. La sama la tu. Hak tu la nafiyah, hak ni la nahiyah. La ni ada dua fungsi. Sebab tu dah ada tafsir dia beritahu ni la nafiyah ke la nahiyah. Nafiyah tu nafi, bukan suruh dia. Kita menceritakan dia tu menafikan perbuatan dia. Anta la taklaku, awak tidak bimbang. La taklak, awak jangan bimbang. Bila Melayu tu kena ubahnya tidak dengan jangan. Arab sama-sama la. Boleh mu? Jangan dia pening lah. Biasa ya. Boleh faham? Mana lagi? Sebab tak boleh telan yang rasa. Boleh. Cuma kena faham. Kita faham balik benda. Sepoma la ni memang banyak. Dia membawa banyak makna. Nak terjemuh sehuruf tu kena tengok bentuk duduk dalam ayat. Tidak boleh semata-mata terjemuh. Nak kata tidak ke jangan. Nak cepat-cepat tak ada nak cari kali je poin lah. Tak boleh mungkin kita jumpa depan. Okay. Baik, jadi cara kita nak bentuk fi'il itu dia kata kita ambil fi'il mudhari'. Kalaulah orang anti, kita nak suruh ni fi'il perintah dengan teguh ni mesti mukhatab orang depan kita. Nak suruh orang raib tak boleh, nak suruh diri sendiri tak boleh. Jadi orang depan kita anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. 5 spesies. Baik. Bila anti, kita kena tengok mudhari' dia apa dia? Taklaku. Kalau anti, taklakina. Bila taklakina, la taklaki buenu. Sebab dia tak boleh mati huruf dia. Sebab dia ujung dia nanti tulis lah, tak nampak lah. Sini. Untuk anta, kita ambil mudhari'. Taklaku maknanya bimbang kan? Anta taklaku. Nampak dah? Anta taklaku, anti taklakina. Kena ingat tasrih tu dah. Takut kata bab taklaki pun tengok jadual dia nah. Bubul la depan la nahiyah. Jangan awak bimbang. Ni cara dia. Ambil ni kita copy ni. Kita copy ni perkataan yang sama. Cuma kita baris hujung belakang ni, kita matikan dia. Nampak tak? Sebab kata PM nahi dibina daripada mudhari' dengan mematikan baris hujung dia. Kalau anti,
Okey. Hak ni buat mana ni? Dia nak mati ujung ni, hak ni mati dah. Taklakin, tak boleh lah. Nampak tak? Maka dia pun kira buang terus. Taklaki. Kesemua kan PE nahi dengan amal untuk perempuan dia jadi I belaka hujung. Tengok macam surah Al-Imran bila dia tuju kepada Maryam kan. Ya Maryamu qnuti li rabbiki wasjudi warka'i. Nampak dia? Kalau orang laki-laki dia kena usjud irka. Gitu. Kalau katakan ya Isa uknut wasjud warka, kena lagu tu. Dia usjudi warka'i uknuti. Macam ni lah. Taklaki. Jadi kalau kita nabuh la taklaki. Nampak dah? Wah. Kita kecik bagi mati tu apabila PE yang tak ada sambungnya dia berhenti dengan huruf asal. Kalau daraba yadribu, bila ada yadribani, yadribuna, yadribina, itu cerita lain, buang huruf. Kan dia? Okey. Ditiduh tu kita bincang tadi. Baik. La taqlaq, jangan awak bimbang. Taqlaq ialah kalimah fi'il mudhari' yang ditasrifkan daripada qaliqa yaqlaqu. Boleh heritlah nak tasrif dia tidak. Kalau kita nak royak, saya bimbang. Qaliqtu, saya telah bimbang. Qaliqtu antara sib fil imtihan, saya bimbang. Awak gagal dalam peperiksaan. Jadi boleh guna lah. Ana akhlak, saya bimbang. Ana akhlak la tantahil matar. Saya bimbang ujian tak berhenti. La yantahil matar. Ana akhlak la yantahil matar. Saya bimbang ujian tak berhenti. Jadi boleh guna perkataan akhlak khaliqah. Kalau nak guna mati khaliqatu akhlaku. Boleh. Okay. Nombor 5, talbas badlah minal qumashil qutni. Awak pakai yang sesuai daripada kain kapas. Kalimah badlah bermakna sesuai, suitable, okay. Al-Kuwaitiyat yalbasna, wanita-wanita Kuwait memakai. Ayat ini adalah satu contoh jumlah ismiyah. Perhatikan perbezaan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah melalui dua ayat di bawah. Nak sebut sekali lagi ni supaya kita cuba tengok. Jumlah ismiyah Al-Kuwaitiyatu yalbasna. Nanti saya berbagi lah ni dah ni. Cuba berbagi dah. Al-Kuwaitiyatu. Okey. Semuanya bagi depan belakang lah. Al-Kuwaitiyatu yalbasna. Itu jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah, talbasul Kuwaitiyatu. Cuba tengok dua beza tu. Talbasu dengan yalbasna. Yalbasna untuk hunna. Talbasu untuk hiya. Jadi jumlah fi'liyah hanya guna hiya sahaja. Tidak perlu sampai ke hunna. Ambil single saja, seorang. Tapi bila jadi jumlah ismiyah, kena nak bilangnya dia. Hunna sungguh. Sebab tu saya sebut kemarin, dari segi cara terjemuh pondok kan. Bermula wanita-wanita Kuwait.
memakai mereka itu. Kena ada mereka itu. Itu jadi yalbasna tu. Yang kalau hak bawah ni memakai oleh wanita-wanita kuit. Tadi mereka itu tak tubik. Memakai oleh wanita-wanita kuit. Sebab tu dia tidak guna yalbasna untuk ayat kedua. Nampak dah? Iya boleh tak? Itulah beza jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Boleh mu? Beza tu dah. Yalbasna dengan talbasu. Kini kita bertemu dengan fi'il mudhari' dhamir hunna yang ditasrifkan daripada labisa yalbasu. Cuba perhatikan tasrif ke semua dhamir. Ni 14 ni dhamir sekali ni. Cukup 14 ni lah. Kita ngaji ngaji Arab pondok ni kat dia mari selalu 14 ni. Mula-mula ngaji lagi dia ajar 14. Tengok ni kata ada banyaknya. Dari segi psikologi jadi negatif lah. Tapi kita ni boleh dah 14 dah kita banyak dah guna ni. Ni barulah lengkap. Cuba tengok tu. Cuba tengok tu misalnya kalau fi'il mudhari' dia yalbasu. Dia mari daripada wazan labisa yalbasu. Yalbasu, yalbasani, yalbasuna, talbasu, talbasani, yalbasna. Nanti saya buat tanda bul waktu tu kan. Kalau hantar pula talbasu, talbasani, talbasani, talbasuna. Kalau anti pula talbasina, talbasani, talbasna. Dia beza dengan yalbasna, talbasna. Itu kan hunna dengan antuna. Kalau ana, albasu. Kalau nahnu, nalbasu. Boleh dah? Jadi marilah fi'il lain pun kita tiru pattern dia ni. Ada soalan ni? Boleh dah? Nombor 7. Begitu juga dengan kalimah yakhrujna. Dalam ayat tadi yakhrujna. Di dalam ayat indama yakhrujna minal buyut. Bila mana mereka keluar daripada rumah. Ia adalah fi'il mudhari' untuk dhamir hunna yang ditasrifkan daripada kharaja yakhruju. Boleh? Bolehlah beza kalau dalam dalam ayat ismiyah dengan fi'liyah. Bila dia tak ada fa'il, dia kena guna fi'il yang mengikut bilangan selalu. Bila nak guna jumlah fi'liyahnya, bila ada fa'il tak apa dah. Kadang-kadang sebut yang kedua, kita tak pakai fa'il dah. Misalnya kita kata An-Nisa, orang ramah dah. An-Nisa. Mula-mula ambil madi lah kata. Kharajan An-Nisa. Kharajat An-Nisa. Perempuan itu telah keluar. Misalnya kita kata zahabat pula nak kata dah. Zahabat An-Nisa. Jadi kharajat An-Nisa wa zahabat An-Nisa. Boleh guna lagu tu semua. Tapi tak okay nak nulis lagu tu. Telah keluarlah perempuan-perempuan itu dan telah pergilah perempuan-perempuan itu dan masuklah perempuan-perempuan itu. Tak sebut dah perempuan-perempuan ni. Kita naknya telah keluar perempuan itu, kemudian mereka pergi, kemudian mereka naik, kemudian mereka masuk. Dah. Bila nak sebut mereka ni, kali kedua tu tak boleh dah gunanya macam mula-mula kharajat An-Nisa minal bait. Perempuan itu keluar daripada rumah. Kemudian mereka pergi. Summa zahabna. Sini nak jumlah ismiyah pula ni. Sebab tak sebut dah An-Nisa sini. Kalau nak sebut pula boleh. Summa zahabat An-Nisa. Summa dakhalat An-Nisa. Summa akalat An-Nisa. Nak sebut gitu. Wuduh bunyi ayat tu. An-Nisa, An-Nisa, An-Nisa. Bila nak buat An-Nisa tadi, maka dia jadi dakhalat, jadi dakhalna, akalna. Jadi fi'il itu sesuai dengan jumlah bilangan An-Nisa hunna. Jadi mula-mula guna hiya, lepas pada tu guna hunna. Kenapa kau banyak mulut gini? Boleh dah? Kalau nak tulis takut rugi masa. Boleh dapat
Kalau nak faham, apa dia guna jumlah ismiyah fi'liyah ni? Sebab tak saya sebut fa'il dah lepas tu. Bila sebut fa'il, hunna jadi hiya, hum jadi huwa. Nampak ni? Tapi bila nak sebut kemudian, nak sambung daripada ayat dulu, tak usah sebut dah fa'il. Kita nak fa'il duduk dalam itu dah. Bila fa'il duduk dalam itu, kena besar bilangnya. Nampak ni? Okey. Habis sini kita gusteng klik, kita tengok kemarin. Mana? 18 dah. 218 ni. Pelajaran yang kedua, Ad-Darsul Hadi wal Ishrun, muka surat 218. Baca hak ni dulu kemarinnya sebabnya nota ni tak bunyi lagi. Hari ni baru bunyi. Hari ni baru bunyi dah nota ni. Ad-Darsul Hadi wal Ishrun ni pelajaran yang ke-21. Tajuk dia Az-Zahabul Aswad, emas yang hitam. Kalau nak terjemuh betul, nak tunjuk sifat mausuf, emas yang hitam. Al-Zahabul Aswadu. Faham? Ni sifat mausuf ni. Emas yang hitam. Bukan buah pahu golok ada emas hitam ni. Emas hitam ni makna petrol. Ni panggil emas hitam, crude oil. Tengok gambar dulu madrasah. Dia sekadar nak tunjuk di Kuwait. Ni ayat negara Kuwait, madrasah dia waktu tu dia sudah moden berbanding dengan sekolah lain. Kuwait ni negeri yang terkaya. Bawah ni mustashfa, hospital dia. Cuba tengok kharitah. Kharitah tu maknanya peta. Tengok dah. Tu kedudukan Daulatul Kuwait. Ijaz, tak ada ijaz, situ gambar ni, sini warna hijau. Daulatul Kuwait. Apa tu? Al-Khalijul Arabi tu Teluk Arab. Al-Khalij mana teluk dah? Tidak ada kan tidak? Arabian Gulf. Arabian Gulf, Teluk Arab. Lepas tu bawah tu, apa dia tu? Al-Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyah. Apa dia tu? Apa mu? Al-Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyah. Jumpa seumur. Kingdom of Saudi Arabia. Ada Saudi. Kayak kita pergi Makkah, Al-Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyah. Al-Khututul Jawiyyatul Arabiyyatus Saudiyah. Sistem penerbangan Arab Saudi. Jadi dia sepadan ni Kuwaitnya dengan Saudi. Iraq pun sepadan sebab tu tahun berapa dulu Saddam Hussein kan, Iraq dia pergi serang Kuwait kan ada. Kena kesempadan dia. Okey. Tu tengok ya. Sekarang ni Amin Kamil nak menceritakan tentang negara Kuwait. Kita baca dah. Amin Kamil kata, "Wasalatni hadhihi risalah min sadiq Arabi." Tengok terjemah apa. Berarti tengok betul-betul perkataan tu. Wasalatni telah sampai hadhihi risalah, surat ini, min sadiq daripada kawan Arabi, kawan orang Arab. Ismuhu Ali Yunis wa huwa yazurul Kuwait al-an. Ismuhu Ali Yunis yazuru tu boleh bubuh bagi huruf ra tu buat depan sebab kita nak baca sekarang dengan Kuwait. Wa huwa yazurul Kuwait al-an. Nama dia Ali Yunis, bukan Yunus. Saya tengok teks asal dia Yunis, ni baru. Ada orang nama Yunis. Yunis dan dia tu melawat Kuwait sekarang. Jadi Ali Yunis ni dia melawat Kuwait. Ni surat ni dia nak baca surat dia ni.
biasa orang tulis surat, dia bubuh tempat dia duduk dengan tarikh kan. Dami dulu surat lah ni kena ingat dah, buku ni tahun awal 70 atau akhir 90. Jadi dami dulu nak berhubung tak ada lah WhatsApp-nya lah. Surat, nulis surat kita habis geng dah terima surat, duk ngaji dulu atas surat kan mokpok dah minta piti. Jadi kita kena tengok ni benda semasa. Tengok tahun berapa tu, 1997 tu. 90 ni. Baca dia. Al-Kuwait fi yaumil khamis. Al-Kuwait fi yaumil khamis. 15 Julai 1997. 15 kita nak kata apa dulu? 15 kita kena kata khamsati pasal kita pergi kepada fi yaumi kan. 15 Yuliyah. Yuliyah, bukan Yuliyah, Yuliyah. Tak ada salah ya, Yuliyah. Baik, 1997. Kita nak kata apa? 1000 alf. Lepas tu 900 wa tis'aimi'ah. Kena tis'i bukan tis'u pasal kita ambil alf bagi bawah kan. Wa tis'aimi'ah. Lepas tu 97 nak sebut mana? As-sab'ah wa 90 berapa? Sittin. Boleh tak? 1000 alf 900 tis'aimi'ah 97 sab'ah wa sittin. Cuba sebut dia dah. Alf wa tis'aimi'ah wa sab'ah wa sittin. Wa tis'aimi'ah wa sab'ah wa sittin. 90 tu sittin. Dah payah nak bil tak berapa biasa. Tak cakap tak baca dia. Dia serupa je macam nak bil sampai 10 tu boleh dah. Cuma bila ratus pun lagu juga. 500 500 400 400. Jadi dia serupa macam ni 900 900. Lepas tu bulan puluh jadi baliknya 97 7 dan 90 sab'ah wa sittin. Jadi baca al wa tis'imi'ah wa sab'ah wa sittin. Okey. Teraklik baca, teraklik sebut juga apa tengok kalau 97 35 nak sebut ke mana, 42 nak sebut ke mana. 80 tamaniyah wa sittin. 80 ni berapa kalau 80 80 sittah wa tamanin. Macam dah. Okey. Okey. Azizi Amin. Ni Ali Yunus tulis ke Amin Kamil. Aktub laka min aghna balad fil alam. Aktubulah laka untuk awak min aghna, daripada aghna ni isim tafdil. Ghani kaya, aghna terkaya. Aghna balad negeri terkaya, negara terkaya, fil alam di dunia. Boleh ke dia masa tu? Ada. Minal Kuwait ad-dawlati as-saghirati an-namiyah. Daripada Kuwait, daulah tu maknanya negara jugalah. Negara kecil yang an-namiyah ni yang maju. An-namiyah ni maju. Namiyah. Allati yablugh dakhluha semula. Allati yablugh dakhluha $1,000,000
kulla sa'ah. Kulla sa'ah. Jadi yang yablu tu makna sampai, dakhluha kemasukannya, maknanya income, million dinar, juta-juta dinar, kulla sa'ah, setiap jam. Tapi lo ni kurang dah kalau buka million dinar. Lo ni buka ratus million. Ni tahu dulu ni. Tiko Malaysia kita ni tak kena bilion lagi. Boleh dia lagi. Tapi bukan angka ni lah. Ni angka tahun 97 ni. Dina. Dina dia tu berapa ya sini Dina? Kita 1000 kita tu kan. 1000 kita tu dia baru 5 dinar, 5,000 lebih kita. Dia baru 5 dinar baru. Cuba bayang, 5,000 kita ni dia dinar. Tu dinar Saudi, dinar dinar betul lah. Dinar Saudi dia rial dinar. Memang dinar tu dia. Dinar dia ni atas emas. Emas. 1 dinar berat emas tu kan. Sebab tu dia dinar dia tidak akan naik turun. Mata wang dia kalau dia sandar di atas emas. Orang lain dah naik turun. Sebab kalau lah emas naik, dia naiklah dia dinar semua dia. Okay. Amerika sangat takut kalau lah negara-negara Islam ni sandar kepada emas. Sebab dia tak ada begitu. Cuba kita tak terima kalau tak ada emas. Selok dia. Okey. Okey, faham dah? Laisa fil Kuwait fuqara wala atilun 'anil 'amal. Laisa makna tiada. Fil Kuwait di Kuwait. Fuqara jamak bagi fakir. Tidak ada orang-orang miskin. Wala atilun, dan tiada yang menganggur, anil amal, daripada pekerjaan. Tidak ada pengangguran. Seorang pun tak ada. Okay? Qatar selagi. Tak ada Qatar. Qatar lahir saja dia wisbi dan tanah dan ready lalu untuk dapat boleh beli sebuah rumah. Pinjaman dia ni pula dia beri insentif. Kalau pinjam 100,000 Saudi buat gitu bayar 80,000. Kita buat loan pinjam 100,000 bayar 180. Dia pinjam 100,000 bayar 80. Tu orang yang ada iqamah. Iqamah ni kalau kita kira ada kad dalam merah. Ada budak tani saya jumpa dulu, tanya dia buat loan, dia kata dia pinjam 100,000 bayar 80,000 ke kerajaan Saudi. Pinjam buat nego dia kata. Kata boleh kad kenalan ke, dia kata kad kenalan iqamah. Kad kenalan merah lah. Kalau kad kenalan puak dia panggil tabi'iyah. Kata kad kenalan biru seperti kita ni, tak tahulah kad kenalan biru takut bayar 50,000 tahu minyak 100 ni. Kerajaan lain pada Malaysia ni dia mesra rakyat, piti banyak dia kos ingat rakyat. Dia bukan sepupu kita, tengok duk caron lah ni berapa bilion. Kapal pun bayar ni bilion tak siapa-siapa lagi. Kita berasa cemburu tengok dia orang. Wa ma hadha fannas huna la yadfa'un ay ad-dara'ib. Yadfa'un ay dara'ib. Cuba tengok. Wa ma'a hadha, oleh itu. Oleh itu pasal dia kaya ni. Fannas, orang-orang makna rakyat dia. Huna di sana, di sini, la yadfa'un tidak membayar ay dara'ib sebarang cukai. Tak ada road tax, tak ada income tax, tak ada macam-macam tax. Nampak kena duk Kuwait pula. Wa fil Kuwait الآن نجد كل مظاهر المدينة الحديثة. كل مظاهر. Jadi saya tak berbagi-bagi habis sebab bila kita nak WhatsApp berbagi nanti.
Mazahiri tu bubuh ra berbagi bawah. Oh tadi kulla ada dah. Nah, mazahiril madinati al-hadithah. Dua lah berbagi tu. Najid kulla mazahiril madinatil hadithah. Di Kuwait sekarang kita akan dapati semua mazahir maknanya apa dia? Rupa, appearance, ciri-ciri. Kita nampak rupa bentuk dia tu al-madinatil hadithah, bandar-bandar baru. Dia tu advance dah pada di negara-negara Arab lain. Dengan hospital, dengan sekolah dia kan. Dia moden dah masa tahun 97 dulu. Gapo dia model dia akan sebut sini? Al-imaratil fakhmah wasyawari al-wasi'ah. Al-imarat ialah bangunan-bangunan ni. Al-fakhmah yang mewah. Bangunan yang mewah. Wasyawari, syawari ni jamak bagi syari'. Syari' ni jalan macam tariq lah. Wasyawari, jalan-jalan. Al-wasi'ah, jalan yang luas. Wal madarisal kabirah wal mustashfayat. Baca. Sekolah-sekolah. Madaris tu makna jamak bagi madrasah. Okey. Madrasah yang besar, al-kabirah. Wal mustashfayat itu jamak muannas salim dah. Hospital-hospital. Was sayyarat min akhir tiraz. Dan kereta-kereta daripada model terkini. Akhir tu terkini lah. Ayat akhir, tiras ni model. Model, fashion pun. Sebab gini, tiras ni baju pun kita boleh guna. Kalau fashion baru pun dia panggil akhir tiras juga. Jadi kita ni luas sikit. Kalau kereta kita model. Kalau baju fashion. Jadi fashion dengan model dia guna tiras. Ingat tiras. Min akhir tiras. Dia nak penutup ni tak? Tidak menutup dia tidak. Ada salah lagi. Wa kullu hadha taqaddum bisababin nab. Oh begini, nanti nak berbagi ni. Ni kena baca, kena berbagi ni. Boleh. Berbagi bawah. Wa kullu hadha taqaddum bisababin naf al-bitrul. Wa kullu hadha taqaddum. Semua kemajuan ini, taqaddum ni pembangunan ni ataupun kemajuan. Taqaddum kan? Semua pembangunan ini bisabab dengan sebab an-naf. Naf tu ni maknanya minyak. Dalam kurungnya al-petrol, al-bitrul. Kerana ada minyak superbrona. Negara pengeluar minyak semua kaya. Yahya al-zahabul aswad. Yahya ni mana hidup. Hidup emas hitam. Hidup emas hitam. Emas hitam itu apa dia? Petrol. Al-zahabul aswad, emas yang hitam. Wa ilal liqa sadiqukal mukhlis Ali Yunis. Jumpa lagi sadiqukal mukhlis, sahabatmu yang ikhlas, Ali Yunis. Dah. Kelihatan dia dah. Sama-sama kita ngaji bahasa pun, kita boleh tahu pengetahuan dia orang dah. Baik. Kalau gini pun ada 10 minit lagi ni. Kita bincang minggu depan. Kita tengok Quran lama tak tengok dah. Boleh? Quran Al-Baqarah
Kat mana dia tak ingat je? Wa 'allama Adam al-asma' tak? Ni wak merah-merah ni bicadah ni. Qalu subhan. Dia. Cuba baca muka apa lah. Qalu subhan ni. Ayat 32. Okey, ni. Qalu subhanaka la ilma lana innaka illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita baca dulu bentar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Cuba tengok dah. Qalu. Fi'il apa ni? Fi'il madhi untuk dhamir hum. Kembali kepada mereka. Ni cerita ni bila Allah raya dia nak jadikan Adam. Dia bantah lepas tu jadi Adam. Bila jadi Adam, bila dia nak tunjuk lebih Adam daripada dia suruh malaikat sebut summa aradahum 'alal malaikah, dia dibentang kepada malaikat. Cuba sebut ni gapo. Ingat tak, jenis malaikat ni dia tak mula Tok Guru sebut tak ada bakat mengaji dia tidak akan boleh mengaji sendiri kecuali Tuhan raya dia. Kita manusia ni Tuhan boleh mengaji sendiri. Nampak tak? Dia betul. Nampak tak? Hasil daripada kajian wak moni kalau lagu ni dia tak ada apa panggil penakulan, apa panggil dalam proses psikologi tu dah. Dari pembelajaran dia tak ada kognitif domain, dia tak ada. Jadi bila Tuhan suruh dia sebut, dia kata subhanaka, maha suci engkau, la ilma lana, tiada ilmu, tak ada pengetahuan. Ni isim ni. Isim nafiyah lil jinsi. Sebab ada la ilah ni kan macam la ilaha illallah lah. Dia lepas la ni tengok ilma ni, dia kena isim bagi atas dan tidak bertanwin walaupun tak ada hadilah. La ilaha. Cuba tengok la ilaha illallah. La ilaha, la nafiyah lil jinsi dia panggil. Penafian semua jenis. Asalnya ilahun bagi dua dah. Bila masuk la, kalimah tadi mesti bagi atas buang tanwin. Tapi tak boleh ada ilah dia kaya. Ni. Jadi la ilaha. Apa kita baca ilaha tu bagi atas sebab la nafiyah lil jinsi. Itu dia kan. Jadi supaya juga tu la ilma, tak ada sebagai ilmu. Macam kita kata la ilaha, tiada sebagai Tuhan. Illa, nak jawab illa ni kecuali. Ni orang panggil nafi isbab. Hari ni mengajar apa ni? Tauhid. La ilma lana, tiada sebagai ilmu lana untuk kami, katanya mereka. Illa kecuali ma allamtana, kecuali apa? Ini apa allamtana? PMAD allama. Allama kamu mengajar. Siapa yang mengajar? Huwa, kembali kepada Allah. Jadi bila allama lah. Sekarang tukar bila dia hadap Tuhan, allamta. Tidak PMAD untuk atas lah.
Na tu maf'ulun bih. Illa ma'allamtana. Jadi tiada sebagai ilmu yang kami boleh untuk kami kecuali apa yang engkau ajar kepada kami saja, Tuhan. Tengok kita ngaji kok nahu ni boleh tafsir dah. Kita boleh faham dengan dalam makna dah. Kalau kita tak tahu bahasa Arab, kita terjemah gitu, Maha suci engkau, tiada ilmu yang kami perolehi melainkan apa yang engkau ajar ya Allah. Ni kita boleh tengok la nafiyah lil jasi, itu makna kita nafi. Bila nafi itu tak ada habuk kosong. La ilaha illallah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Betul tak? Betul la ilaha illallah dah. Baik. Faham tak? Kita nak tengok di sudut nahwu. Innaka antal alimul hakim. Cuba tengok. Inna, tengok. Inna. Ingatlah kalau dia masuk mubtada khabar, dia buat lagu mana mubtada khabar? Mubtada jadi apa? Isim. Isim dia dah. Khabar jadi khabar dia dah. Ni ada sini. Mana isim inna? Ka. Innaka. Habis dah. Kalaulah tidak ka, dia akan bagi datang. Innallaha. Kata kita tukar ka. Cuba kita tukar ka dengan Allah. Innallaha. Innallaha. Tapi ka ni dia bukan mu'rab. Dia bila-bila pun bunyi ka sama. Bukan kata ka ni bagi datangkan inna. Ni kebetulan je. Faham tak? Katakanlah ka ni tukar kepada Allah. Innallaha. Khabar duduk mana? Inilah khabar ni buat bagi depan. Apa kita sebut, apa kita baca dengan bagi depan, ni tengok ni. Al-alimu ni apa kita baca bagi depan, khabar inna. Nampak tak? Anta tu maknanya dia badal. Dia jadi badal kepada ka. Ini sebut sekali lagi. Sebenarnya ayat dia sudah cukup. Innakal alimul hakim, sudah sah dari segi nahwu. Cuma nak sedap, nak sesungguhnya engkau lah. Nak taukid, nak stress dua kali. Sebab tu kadang-kadang zahabtu ana ila masjid. Zahabtu saya dah. Saya telah pergi ke masjid. Nak stress. Boleh kecil lagu. Zahabtu ana ila masjid. Katabtu ana hadhihi risalah. Kalau duduk di mahkamah, saya tulis surat ni. Katabtu ana, kita sebut sekali. Padahal kita boleh kata katabtu hadhihi risalah. Saya tulis surat ini. Tapi katabtu ana hadhihi risalah. Saya telah tulis dan saya lah. Kita nak sebut. Jadi dia bila dia nak taukid, dia sebut dua kali. Innaka anta khabaru man ani al-alimul hakim. Jadi kita boleh guna ilmu kita tu, kita reti isim inna. Inna masuk kepada mubtada khabar, di mana mubtada menjadi isim inna dan khabar menjadi khabar inna. Jadi dalam ayat ini inna ni ka ni menjadi isim inna. Anta sebagai nak taukid saja badal dia. Al-alimul khabar. Al-hakimu pula sifat bagi al-alim. Okey, baiklah. Boleh? Okey.